ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin sekalian, marilah sama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mengecapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk falsafah dan hikmah korban. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ibadah korban adalah satu amalan memupuk rasa syukur terhadap nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga merupakan ibadah kepada Allah bagi sesiapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan korban sebagai satu ibadah dalam membangunkan syiar agamanya serta mendidik hamba-Nya agar lebih dekat kepadanya. Mereka yang melaksanakan ibadah korban akan berusaha mencari jalan untuk meraih redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sebelum melaksanakan ibadah korban, kita perlu berniat dengan ikhlas sebagai cerminan kepada ketakwaan hati. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, penghayatan falsafah pelaksanaan korban perlu dihayati oleh setiap umat Islam agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara konsisten pada setiap tahun. Ini bagi menyahut seruan berkorban yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini akranain zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas jantan putih kehitaman lagi bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangannya, lalu mengucapkan basmalah serta bertakbir, dan baginda meletakkan kakinya di antara leher dan badan kedua haiwan tersebut. Rawahul Bukhari. Kita dituntut untuk memahami falsafah perbuatan serta teliti dan cermat lebih-lebih lagi yang melibatkan urusan ibadah. Ini kerana setiap amalan sentiasa berpaksikan kepada matlamat dan tujuan untuk akhirat semata-mata yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kala pada pandangan manusia ia agak sukar untuk dilakukan. Antara falsafah korban yang dapat dihayati dan difahami adalah ibadah korban merupakan manifestasi sikap ketundukan dan keredaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Redha bermakna bertindak dengan melakukan apa sahaja bertujuan mendapat keredaan Allah dan meninggalkan semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban menerapkan dalam jiwa yang luhur agar jangan sesekali terpedaya dan tertipu dengan bisikan syaitan. Jarum halus yang syaitan terus memperdaya manusia dengan jalan supaya sayang kepada harta benda. Bisikan-bisikan jahat ini menjadikan kita cinta dan bimbang untuk melepaskan harta dunia. Akibatnya ia menjadikan kita bertangguh dengan enggan melaksanakan ibadah korban. Malah jauh sekali merasa sedih tidak dapat melakukan ibadah korban pada tahun ini. Firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menjanjikan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau menderma. Dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, bersifat bakhil, kedekut, sedang Allah menjanjikan kepada kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurnianya. Dan ingatlah Allah Maha luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Ibadah korban menjadikan kita sebagai daripada individu yang cakna dan peduli tentang keberadaan masyarakat sekeliling yang kurang berkemampuan. Sebenarnya Zulhijjah merupakan masa yang terbaik dan sesuai untuk kita mendidik diri menjadi lebih prihatin dengan keberadaan saudara-saudara kita yang memerlukan sumbangan dan bantuan. Akhirnya, pelaksanaan ibadah korban dapat membina aura dan impak positif dalam diri dan kehidupan, kerana kita dapat meringankan bebanan saudara-saudara kita yang memerlukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan, dan bertakwalah dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Hadirin sekalian, sudah pasti tuntutan pelaksanaan ibadah korban banyak mengandungi hikmah yang tersurat lagi tersirat. Terdapat beberapa hikmah yang di sebalik tuntutan pelaksanaan ibadah korban menjurus kepada kebaikan dalam masyarakat. Memberi kegembiraan kepada orang lain. Daging korban dapat dimakan oleh golongan fakir miskin. Sasaran kepada golongan kurang berkemampuan seperti fakir miskin, ibu tunggal, warga emas, orang kurang upaya dan asnaf yang tinggal di penempatan-penempatan berdekatan yang menantikan sumbangan daging korban. Apabila agihan dapat dilakukan dengan betul, bermakna kita telah melaksanakan kebaikan dan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggembirakan orang lain yang lebih susah, membuatkan mereka benar-benar merasai nikmat rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung, pelaksanaannya dapat merapatkan hubungan antara pemberi dan penerima korban. Bahkan hubungan menjadi lebih baik dan mesra antara komuniti masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 28 yang bermaksud, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Pelaksanaan ibadah korban juga mempunyai kepentingan dari aspek sosial yang boleh diterjemahkan melalui agihan daging korban secara gotong royong dalam kalangan komuniti dan masyarakat. Dengan semangat bantu-membantu dapat membina ukhuwah sesama Muslim hingga terjalinlah ukhuwah sesama masyarakat. Pelaksanaannya juga merupakan landasan terbaik bagi umat Islam untuk mengetepikan fahaman politik, memupuk semangat kesepaduan umat Islam serta menambah semangat setia kawan dan memupuk sikap kepedulian terhadap masyarakat. Akhirnya, pelaksanaan ibadah ini akan membangkitkan kesedaran untuk sentiasa membelanjakan harta dan berkorban semata-mata untuk meninggikan syiar agama Allah. Pelaksanaan ibadah korban dapat mengikis sifat tamak dan melahirkan sifat bermurah hati dalam diri serta mampu menanam sifat ikhlas dalam apa jua ibadah dan mampu menyamai sikap sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat dan rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Secara tidak langsung, ia membuang sifat-sifat mazmumah terbuku dalam hati seperti sifat bakhil atau kedekut dan lain-lain. Ini dapat dilihat amalan korban yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengorbanan untuk mengikis rasa cinta pada dunia
lebih-lebih lagi kepada wang ringgit, perasaan dan nyawa. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mimbar ingin berpesan kepada para petugas dan pelaksana program ibadah korban, sama ada anjuran masjid ataupun surau, perlulah memahami hukum berkaitan ibadah korban agar tidak terkeliru. Antara perbuatan yang sering berlaku dalam masyarakat adalah mengambil daging korban, terutamanya bahagian-bahagian tertentu tanpa izin. Lazimnya ia terjadi di tempat di mana daging korban dilapah dan diagihkan. Ini suatu perkara yang dilarang dan boleh mengundang dosa. Akhirnya, marilah bersama-sama kita menghayati falsafah dan hikmah ibadah korban dengan mengambil iktibar dan pengajaran daripada tuntutan pelaksanaannya, agar kita dapat mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya. Tanpa pengorbanan, cinta kepada Allah tidak akan tercapai. Kesimpulan khutbah yang dapat kita ambil pengajaran pada hari ini adalah ibadah korban adalah satu amalan memupuk rasa syukur terhadap nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Amalan korban yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengorbanan dan perjuangan untuk mengikis rasa cinta pada dunia, lebih-lebih lagi kepada wang ringgit, perasaan dan nyawa. Pelaksanaan ibadah korban dapat mengikis sifat tamak dan melahirkan sifat bermurah hati bagi membentuk sifat-sifat mahmudah dan nilai-nilai Islam yang luhur dalam membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kebajikan yang banyak, maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan sembelihlah haiwan korbanmu. Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور
Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, gunakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah,